ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini akan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap agama ini, justru membuahkan hasil kefahaman dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Maka hasil keyakinan itulah akan diberi ganjaran syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan. Kita berhenti di wassalatu wassalam. Betul? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalami. Artinya, bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas segala keluarganya dan segala sahabat dan segala sahabatnya. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Baik. Jadi kita sambung pada kalimah wassalam. Hari itu kita dah bicara tentang wassalah. Sekarang nak sambung iaitu wassalam. As-salah tu kita ingat balik, as-salah maknanya rahmat. As-salah yang kita faham dengan makna semayang itulah solat ni. Maknanya makna rahmat.
Sebab tu kalau semata-mata orang bukan Islam nak memakai kalimah perkataan solat, tak bertepatan dengan makna yang sebenar. Sebab solat bukan semata-mata boleh kita faham dengan makna sembahyang. Jadi solat tak boleh diertikan sama macam orang kafir sembah topekong. Dia sembah topekong tu dalam bahasa Melayu kita boleh sebut dia sembahyang, tapi nak sebut solat tak sama. Ada pula kita kata dia solat di topekong, tak ni. Sebab solat tu maknanya rahmat. Jadi tidak ada rahmat Allah Ta'ala ke atas orang yang bukan Islam, yakni kafir. Sebab rahmat Allah hanya kepada orang yang beriman. Itu kita kena faham. Dalilnya, rahmat itu adalah tanda kasih dan sayang. Jadi sebabkan sayanglah Allah beri iman dan Islam kepada orang yang dipilihnya, hamba-hambanya. Maka jadilah kita hari ini orang Islam dan orang yang beriman atas pilihan Allah, kerana Allah kasih pada kita. Maka dan kasih itulah sampai kepada hari akhirat. Atas kasih itu kita dimasukkan Allah ke dalam syurga. Sebab tu seseorang tu masuk syurga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Rahmat tu maknanya kasih sayang. Jadi orang masuk syurga bukan sebab pahala banyak. Walaupun kita faham macam tu lah. Tapi kalau pahala banyak tapi tak ada kasih pada sisi Allah, maksudnya ibadat kuat tapi Allah tak kasih, tak guna tak? Jadi persoalan sekarang bukan nak ibadat tu banyak, tapi nak banyaknya kasih Allah. Contohlah saya bagi tahu ibadat banyak. Macam kita nak masuk ni lah Ramadan ni, berlumba masing-masing masjid surau, nak buat 8 ke nak buat 20 rakaat tarawih. Jadi yang konon-kononnya dia rasa bila buat banyak tu lagi hebat, dia pun kata, oi kami buat 20, tak main 8. Jadi persoalannya bukan kuantiti tapi kualiti. Kalau 20 rakaat pun tapi isinya tak ada, semayangnya laju-laju, cepat-cepat, tidak ada kefahaman. Sebab tu kita kena faham apa makna tarawih. Tarawih ni asal katanya rawahah. Rawahah tu maknanya rehat. Tarawih tu semayang rehat-rehat. Berapa rehat? Tadi baru lepas buka. Maknanya bila rehat takkan laju-laju rehat. Mana ada orang rehat laju-laju? Rehat ni steady, pelan-pelan gitu. Jadi yang sebenarnya buat 8 pun tak salah, buat 20 pun tak salah. Yang salah kefahaman kita terhadap 8 dan 20. Kalau yang buat 8, ulama kata dibacanya surah yang panjang-panjang. Sebab rakaatnya pendek, maka bacaannya panjang. Ambillah semuka ke atau 2 muka ke kalau yang buat 8. Yang buat 20 pula dibaca surah yang pendek-pendek. Atau kalau baca surah panjang pun tapi ayatnya pendek-pendek, madai baca setengah muka, ataupun semuka tapi dengan bacaan kadar yang laju, supaya akhir sekali 8 ke 20 masa habisnya sama. Tapi ni tak. Ada yang buat 8 sebab nak cepat-cepat habis. Tu yang saya kata, kalau setakat semayang tapi nak cepat-cepat habis, apa kualiti semayang? Macam orang puasa lah, lepas sahur tu fikir dah nak makan apa buka. Jadi dia tujuan puasa tu nak ingat Allah ke nak berbuka. Baru habis sahur, mayang subuh, bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia tanya bini dia, hari ni buka apa? Padahal baru lepas sahur dah tanya buka dah. Dah nampak sangat matlamat berpuasa nak berbuka. Jadi apa tujuan puasa kalau begitu? Kalau setakat puasa sebab nak buka-buka je lah, terus tak payah puasa terus. Biar berdosa situ. Jadi biar faham dia punya maqasid. Hari ni banyak orang dia buat ibadat bukan dengan kefahaman. Sebab apa? Sebab jahil, tak ada ilmu. Dia buat ibadat itu jadi adat sahaja.
Apa jadi adat? Sebab orang duk buat, kita pun buat juga lah. Kalau tak buat kan orang kata apa pula. Jadi gitulah. Itu yang geng buat ibadat dah. Yang tak buat terus lagi tak tahu nak kata. Ni zaman dia. Zaman jahil yang Nabi kata, umat aku akan kembali macam zaman dulu balik. Apa maksud Nabi kata balik pada zaman dulu balik? Zaman Nabi awal-awal dulu. Kan zaman jahiliah waktu tu. Kita punya zaman akan kembali kepada zaman jahiliah semula. Zaman orang tak erti apa. Zaman buat ibadat, nonong buat je. Tapi dia tak faham dari segi ilmu dan kefahaman kenapa dia kena buat. Macam contoh sekarang ni lah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tanya balik pada diri kita masing-masing. Kenapa aku semayang? Untuk apa aku semayang? Dapat apa? Kalau lepas semayang tu boleh dapat duit, boleh tahan kira. Dah dapat apa lepas semayang? Jadi apa sebab semayang? Dia kata sebab saya Islam. Itu je. Habis tu yang tak semayang tu tak Islam. Dan macam mana kira? Kena faham apa tujuan. Kenapa kita semayang? Kenapa kita jadi orang Islam? Kenapa kita puasa? Kenapa kita bayar zakat? Kenapa tu? Itulah duduknya di dalam ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, yang tu yang jadi ibadatnya tidak ada nilai di sisi Allah. Buat tapi tak ada apa-apa. Yang ni yang disebut dalam Quran haba'am mansura. Jadi debu yang berterbangan. Sia-sia je lah, buat penat je lah. Kan? Macam zikir lah tuan-tuan. Kalau sekadar zikir subhanallah tapi tak faham apa yang kita lafazkan, tak termasuk di dalam hati, kalau begitu burung kakak tua pun boleh berzikir. Betul tak? Saya mereka bawa pergi kat Gerik, ada satu kedai makan tu dia bela burung, jenis burung ni lah, macam burung kakak tua ni. Dia boleh bercakap, siap bagi salam lagi. Kita masuk tu, Assalamualaikum, dia kata. Dia bagi salam. Burung bagi salam. Nah, kalau kita ajar dia berzikir, boleh dia berzikir. La ilaha illallah, macam tahlil pun boleh. Ini kadang orang pun tahlil pun tak erti. Burung erti pula. Tu. Jadi nak ceritanya, kalau sekadar boleh sebut tapi tak faham dengan makna dan tujuan, binatang pun boleh buat. Tu maksud dia. Kan? Jadi takkan kita ni setara binatang. Kita kan manusia. Allah beri akal, Allah beri ilmu, kefahaman. Sebab tu kita nak membezakan diri kita dengan binatang, ialah ada dua tambahan dia. Manusia dan binatang dia buat 5 perkara. Cuma manusia dia akan tambah lagi 2 jadi 7. Itu sebab manusia ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab tu manusia ni Allah angkat jadi khalifah, jadi pentadbir yang nak menguruskan makhluk-makhluk lain, manusia. Sebab manusia lebih. Kalau makhluk lain macam binatang, dia buat 5 je. Apa 5 dia buat? Makan, minum, pergi kerja. Kan? Pergi kerja tu dia bukan lagi office, tapi kan macam kebau, pergi bajak sawah. Tu kerja lah tu. Ataupun keldai bawa barang. Yang keempat, mengawan. Dia menikah lah tu, tapi tak adalah tok kadinya. Dia mengawan lah, jantan betina. Lepas tu yang terakhir, tidur. 5 ni dia buat. Kita kuliah pun tidur. Dan macam mana? 5 ni kita buat. Nah, lepas tu sama dengan binatang. Nak bagi beza dengan binatang, tambah lagi 2, 6 dan 7. Apa dia 6 dan 7? 6 tu berilmu, 7 tu beramal. Kalau setakat buat 5, setara binatang. Setara binatang. Tapi binatang comel sikit lah. Binatang kai kopiah, kai Ju Melayu, kai telkung, naik Myvi, kan? Cakap ini dia kata kasar. Dah betul lah. Kalau buat 5 benda memang setara binatang dah. Yang tak nak bagi jadi tak setara dengan binatang, tambah lagi 2, ilmu dan beramal, baru layak dipanggil sebagai manusia. Sebab manusia dia mesti ada ilmu dan amal. Kalau ilmu tak ada, amal tak ada, nak gimana? Syurga tak lepas. Sebab ilmu tak ada, amal tak ada. Sebab tu ilmu dan amal baru layak nak boleh masuk dalam syurga Allah. Yang nak masuk syurga Allah ni manusia. Binatang mana dia masuk syurga? Melainkan binatang pilihan. Selebihnya semua kembali jadi tanah.
Sebab tu bila kita buat 7 perkara ni, barulah manusia itu layak untuk mentadbir 7 petala bumi, 7 petala langit. Sebab tu disebut 7. Barulah layak mentadbir 7 hari dalam seminggu. Tu. Kan? Barulah sebab kena dengan 7 yang dilaksanakan. Tiba-tiba tak cukup 7. Dah macam mana? Tu yang jadi akhirnya macam orang sekarang lah. Isnin sampai Jumaat sibuk ke kerja, Sabtu Ahad tak tahu ke mana. Ingatkan boleh dah Sabtu Ahad tu pergi masjid, tak pergi juga. Tu dia tak boleh nak urus dah 7 hari dia. Nak urus 7 hari macam mana, buat 5 benda je. Bila buat 5 benda 5 hari je lah dia boleh. Bagian kerja je lah, bagian duniawi. Pergi balik kerja, pergi balik kerja. Masjid tak pernah sampai. Tahu-tahu sampailah kali. Bila? Sekujur badan berselimut putih. Baru nak datang masjid. Sampai orang pun tak kenal. Siapa dia meninggal ni? Yang duduk belakang ujung kampung. Lah, baru meninggal, ingatkan lama dah ni. Rupanya baru meninggal. Sebab apa? Sebab kita tak lekatkan diri kita dengan bahagian-bahagian agama. Sebab kita mengabaikan dia. Baik. Jadi itu as-salah. As-salah itu dengan makna rahmat. Selesai dah itu. Kita nak sambung malam ni wassalam. Jadi wa tu dengan makna dan assalamu, assalam. Assalam ni makna dari segi bahasa iaitu maknanya sejahtera ataupun damai ataupun hormat. Itu salam. Tapi makna dari segi istilah iaitu makna assalam itu ialah suatu ucapan penghormatan yang diucapkan oleh orang yang beragama Islam kepada saudaranya, yakni maksud saudaranya seagama dengannya, Islam juga. Sebab haram hukumnya memberi salam kepada yang bukan saudaranya, maksudnya yang bukan seagama dengannya, tak boleh bagi salam. Orang kafir tu tak boleh bagi salam. Orang kafir kita tak boleh bagi salam. Kalau orang kafir bagi salam kat kita, dia bagi salam tak apa, tapi kita jangan jawab salam dia. Madai senyum dah lah. Mana tahu kafir tu biasa kawan dengan orang Melayu, tiba-tiba dia pun kata Assalamualaikum. Kita pun cakap gitu dah. Jangan jawab Waalaikumsalam along. Sebab bila kita jawab salam, maknanya kita doakan keselamatan atas dia. Orang kafir kita tak boleh doakan keselamatan atas dia. Yang boleh kita doa atas orang kafir ni, doa dia masuk Islam dia. Tapi doa dia ni selamat ke apa tak boleh. Sebab nak selamat apa orang kafir? Nama pun kafir. Allah jamin dah dia akan masuk dalam neraka. Mana ada selamat masuk neraka? Suatu haram memberi salam ataupun mengucapkan keselamatan, doa keselamatan kepada yang bukan Islam, yakni orang kafir. Kemudiannya berkenaan dengan salam ni, banyak jadi kekeliruan dalam masyarakat. Antaranya dia viral dekat dalam WhatsApp tu, dia kata tak boleh ucap, tak boleh WhatsApp, tak boleh mesej kat kawan tulis salam. Salam tu makna celaka. Tu orang kata kalau bodoh duk diam. Buat pandai. Dia kata salam makna celaka, dia celaka. Apa pula salam makna celaka? Baik-baik, berhati-hati nak cakap. Sebab tu kalau kita tak reti, jangan pandai-pandai nak berkata-kata. Ataupun kadang-kadang dia tak cakap, tapi dia tolong forward. Ni zaman IT ni kan. Orang hantar WhatsApp kat dia pun tengok, salam makna celaka. Dia pun share kawan dia. Dia telah menyebarkan fitnah dan dia juga berdosa hukumnya. Walaupun bukan dia yang mula-mula tulis, dia tolong hantar je. Jangan. Sebab tu nak buat apa pun, sebab tu saya cakap awal-awal tadi, nak buat apa pun biar dengan ilmu. Biar kita tahu apa benda kita buat tu betul tak betul, salah tak salah. Kalau tak tahu, tanya dulu. Kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu bila kamu tidak tahu. Tanyalah ustaz.
Kan? Oh, nak tunggu ustaz kuliah bulanan, bila dia nak datang? Kena pula kalau ustaz ponteng dah bila pula nak tanya. Lah, zaman lah bukan zaman pakai hantar surat burung merpati. Zaman ada WhatsApp kan, masing-masing setiap seorang ada telefon. Nah, save lah nombor ustaz. Ambil ustaz nombor apa? Tulis kat dalam ni. So bila ada apa-apa soalan tak faham, mesej lah tanya. Bukan payah ustaz tu tak balas, ramai lagi ustaz ada tu bersusun dalam jadual tu. Ambil semua nombor. Kan tak? Hantar semua tanya. Tengok siapa yang jawab dulu. Kita dapat jawapan. Ini dia pandai-pandai dia kata salam makna celaka. Sedangkan assalamu itu salah satu daripada nama Allah. Dia telah mencelakakan nama Allah. Tak dosa situ. Jangan main-main, berat tu. Kan? Baca dalam Asmaul Husna kan ada nama Assalam. Nak? Sebab tu berhati-hati. Jangan pandai-pandai. Yang makna celaka memang ada zaman Nabi, iaitu As-Samu, sin alif mim, bukan sin lam alif mim. Beza. Sin lam alif mim bunyi salam, tapi kalau sin alif mim sam. Sebab tu orang Yahudi zaman Nabi dulu, bukan semualah, sesetengahnya yang jahat, dia nak persendakan orang Islam. Sebab bila dia dengar orang Islam sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum ni bukan budaya Arab pada asalnya, tapi itu datang daripada Rasulullah, Nabi yang ajar. Maknanya ajaran Islam. Jadi Nabi ajar kepada para sahabat, bila kita bertemu ucaplah Assalamualaikum. Nabi ajar pada sahabat. Kan? Bila orang Yahudi ni dia dengar, dia kata dia nak ejek dia pun tukar. Bukan dia sebut assalam, dia sebut asam. Bila dia jumpa orang Islam, dia kata assalamualaikum, maksudnya celaka atas kamu. Lepas tu Nabi dalam hadis, Nabi pesan kepada sahabat, bila orang yang bukan Islam, yakni Yahudi, memberi salam kepada kamu, dengar dulu salam dia sebut. Kalau dia sebut assalamu, jangan kamu jawab. Ataupun kalau kamu jawab pun, lontarkan balik celaka tu pada dia. Wassalamualaikum, celaka atas kamu balik. Ada kan? Sebab tu yang celaka assamu, bukan assalam. Ni dia pandai dia tulis. Kan kadang-kadang kan orang malas nak tulis panjang-panjang dalam WhatsApp, dia pun tulis salam. Dia pun balas balik, tu makna celaka weh. Tu kata bodoh. Kan? Kata bodoh marah. Kita kata kurang cerdik. Kurang cerdik tak apa, dia kata. Sama lah tu bodoh. Mana pula? Sebab tu hati-hati. Assalamu itu nama Allah. Jangan kita pandai-pandai nak kata celaka. Macam ada dulu viral pun ada juga. Na'udzubillah min zalik. Kan? Lepas tu orang pendek-pendekkan. Orang Melayu kita ni semua benda nak jadi pendek. Kan? Semua nak jadi ringkas. Malah sangat sebut nama Allah lah kali. Dia nak buat style orang putih, oh my god. Lepas tu lah kali pendekkan OMG pula dah. OMG. Ni kata pelik-pelik orang kita ni. Lah kali na'udzubillah min zalik, dia ringkas-ringkaskan jadilah na'udzubillah. Kata na'udzubillah. Dah berdosa tak? Tak berdosa. Tapi ada orang pandai-pandai, dia kata jangan sebut na'udzubillah, sebab makna na'udzubillah tu minta jauh daripada Allah. Ni sekali lagi, seorang lagi adik-beradik dia yang tadi tu lah. Tadi abang ni adik dia. Kan? Sama-sama. Bukan nak mengaji. Na'udzubillah bukan maksud minta jauh daripada Allah. Tu makna kami. Uzu tu maksud berlindung. Na'udzu kami minta berlindung. Bi dengan Allah. Na'udzubillah gabungannya kami minta perlindungan dengan Allah. Dan mana minta jauhnya? Mana ada minta jauh? Minta berlindung, bukan minta jauh. Jauh ni ba'id dalam bahasa Arab, maknanya jauh. Ini na'udzubillah, kami minta berlindung. Lepas tu saya nak kempen. Cuba kita sama-sama cuba kempen satu keluarga satu ustaz. Ini satu keluarga, satu rumah, satu kereta, satu rumah, satu komputer. Itu buat apa? Kan boleh faedah sangat. Biar ni kempen satu rumah atau satu family, satu keluarga, satu ustaz. Macam mana? Dalam banyak-banyak anak kita kat 5-6 orang, yang selebihnya dah sibuk bahagian mengaji bab duniawi,
Yang seorang jadi doktor, seorang jadi peguam, kan? Seorang jadi engineer. Nah, yang lah kali lah doktor pakar sendiri. Doktor cocok sendiri. Mana tak? Kan? Nah, kalau tidak biar ada seorang, kan? Yang bongsu ke yang mana tak kisahlah, tengoklah kita tengok anak kita macam mana. Kan? Hantar seorang bahagian belajar agama. Bahagian tahfiz ke, bahagian pondok ke. Tak apalah kalau dia tak jadi sampai taraf ustaz sekalipun, paling tidak dia ada basic agama dalam diri dia. Bila ada basic agama, sekurang-kurang dia boleh tolong pantau nak masalah agama dalam keluarga sendiri. Kita pun kalau ada masalah pening-pening tak berapa nak faham, boleh tanya dia, sebab dia mengaji bahagian agama. Nah, ini tak ada, sibuk semua bahagian duniawi. Lah kali bila ayah mati, masing-masing pakat tak tahu nak buat macam mana. Yang doktor kata, ayah kita mati ni, nak tala mana kaki, kan? Yang engineer kata, mengikut kepakaran engineering, dia kata kaki kena menghadap matahari, kata. Kan? Lepas tu yang peguam kata dah mengikut undang-undang, kan? Ikut law perlembagaan. Dia kata perlembagaan mana pula dia ambil. Dia kata kena ngadap bulan pula. Dah. Lepas tu kata ni baru siang, bulan tak ada lagi. Jadi jangan mengadap lagi, dudukkan ayah tu. Habis. Mayat duduk terus. Apa kata? Habis jadi. Ada tak? Zaman kita hari ni ada satu masjid tu lagi lah. Dia Tok Imam meninggal. Tok Imam meninggal. Jadi tak ada siapa nak ganti bahagian Tok Imam. Lah kali bila sampai Jumaat, tak ada siapa nak boleh baca khutbah. Sampai terpaksa pinjam kampung sebelah punya Tok Imam. Pergi jumpa masjid kampung sebelah, pinjam seorang imam. Nak buat benda? Nak baca khutbah. Yang ramai-ramai semayang jemaah tu, lebih daripada 40 orang semayang dalam masjid tu, takkan seorang pun tak boleh nak baca khutbah. Padahal khutbah bukan payah. Jabatan Agama dah keluar teks, tinggal baca je. Tak reti baca yang Jawi, baca yang Rumi. Ada dua versi. Jaib buat. Jawi ada, Rumi ada. Tak boleh baca Jawi, baca Rumi. Dia kata Rumi pun tak boleh, Ustaz. Sekolah tak habis. Tak dah. Takkan dia seorang dah orang lain. Takkan semuanya butuh huruf. Ada. Bukan payah baca je, baca. Sampailah habis baca. Kan? Sampai nombor muka surat pun dia baca sekali. Tak apalah, hentamlah habis. Yang penting rukun-rukun khutbah lengkap. Tak apa dah. Sah dah bayang. Sah dah Jumaat dah. Nak sampai kena pinjam kampung sebelah. Tu tak apa lagi lah Jumaat. Ini ada lagi. Tahlil pun tak boleh. Tahlil, kan? Minta buat tahlil. Kebetulan Tok Imam sakit perut. Musim-musim kenduri ni banyak ni, kan? Jadi Tok Imam sakit perut sekali dengan Tok Bilal, sebab dia pergi sekali naik motor sekali. Jadi dua-dua tak ada. Tok Imam tak ada, Tok Bilal pun tak ada. Dah siapa nak baca tahlil ni? Tunggu mana Tok Imam tak sampai lagi. Tok Imam nak sampai mana, duduk dalam jamban tu. Jadilah kali seorang kata, cepat kita mula dulu tunggu Tok Imam lambat ni, nasi sejuk lagi, kata. Lauk sejuk lah tu, dah lauk ada belakang. Lah kali seorang memberanikan diri. Dia sebab dia bukan berani sebenarnya, tapi sebab dia dah lapar perut. Jadi dia pun start baca, tak banyak, baca Fatihah sekali, Suratul Ikhlas 3 kali. Okey dia kata. Tak payah panjang-panjang, dia kata. Baca Fatihah, baca Suratul Ikhlas 3 kali. Lepas tu dia terus masuk kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mula semua pun buat. Tengok sampai 2 jam setengah tak berhenti. 2 jam setengah lama, kat 400 zikir. Dahsyat. Tok Ali tak buat begitu. Nampak? 400 baca 2 jam setengah tak habis. Orang duk tengok jam, dia seorang-seorang ni duk siku. Bila nak berhenti, dia kata. Lama ni. Sebab apa? Sebab tak erti nak berhenti. Bukan sebab warak dah, tapi sebab tak erti nak berhenti. Macam mana nak berhenti, dia kata. Aku tak berhenti. Dah masing-masing tak tahu dah. Slow dah. Mula-mula rancak lagi. La ilaha illallah. Dekat 400 lebih dah. Slow. La ilaha illallah. Slow dah bateri. Dah lama sangat.
Lah kali mujur, ada seorang ni macam mana tahu, bau lauk kat belakang tu menyengat sangat. Akhirnya tak tahan hidung, bersin dia. Bersin pula, dia kalau bersin memang bagi puas hatinya. Kuat gila bersin. Acom bersin. Dengar-dengar semua terkejut dengar bersin dia, pakat berhenti semua. Oh, mujur akhirnya berhenti zikir tu. Nasib baik dia bersin. Kalau dia tak bersin, rasa tak payah kata 2 jam, 4 jam habis. Tak habis lagi zikir. Nak ceritanya sampai ke nak suruh jadi khalifah tahlil pun tak boleh. La ilaha illallah. Padahal kan ada buku tahlil. Pegang baca. Ikut aja baca. Baca je lah. Zaman sekarang ni zaman canggih dah. Zaman semua ada dah. Dah apa yang susah? Kalau yang susah zaman tok kita dulu. Mana ada buku sangat. Kena hafal sendiri. Kan? Tapi itulah manusia. Bila terlampau senang, dirinya jadi susah. Bila hidupnya susah, barulah dia jadi senang. Tengok orang dulu-dulu. Hidup susah, tapi kehidupan dia senang. Semua benda dia reti. Kan? Pandai orang dulu-dulu. Nak tukar paip, tak payah panggil orang ni plumbing, tak payah. Dia tukar sendiri je. Semua benda dia buat sendiri kat rumah. Kan? Nak besar dapur, dia buat sendiri. Dia ikat rata sendiri. Dia simen sendiri. Ambil buah kelapa, panjat sendiri atas pokok. Kan? Mana kata boleh buat sendiri belaka? Zaman lah semua tak boleh. Zaman lah semua kena panggil orang. Ni tolong, ni tolong, ni tukang ni, tukang ni. Semua tak boleh buat. Tak apalah, tu bahagian duniawi. Dah bahagian akhirat pun tak boleh ke? Dah, macam mana? Dah. Nak suruh doa tak boleh. Nak suruh itu tak boleh. Tu. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Hantar balik saya lagi kang. Tempat lain, sini bagus sini. Baik. Jadi itu dia makna jadi na'udzubillah min zalik tadi tak salah kalau dibaca pendek, cumanya tidak afdal sebab tak lengkap. Sebab kalau minta na'udzubillah saja itu baru maksudnya kami minta berlindung. Minta berlindung apa? Ayat tu macam tak habis. Nak minta berlindung daripada apa? Itu yang habisnya min zalik. Min tu maksudnya daripada, zalik tu zalika. Itu maknanya itu. Zalik tu itu. Itu yang dia maksudkan. Maksud itu ialah neraka. Jadi kami minta berlindung daripada neraka. Barulah ayat tu lengkap. Itulah baru afdal. Dan kalau cakap separuh, tak ada jadi masalah. Tak dosa pun. Samalah Assalamualaikum warahmatullah. Tu yang panjang. Ada lagi panjang, tapi yang Nabi ajar itu. Tapi kalau kita nak buat pendek, tak nak ada warahmatullah, Assalamualaikum je, boleh tak? Boleh. Dan nak pendek lagi boleh? Boleh. Assalam saja. Assalam khilaf ulama. Setengah ulama tidak membenarkan kerana dia kata itu tidak seperti yang Nabi ajar. Tapi ada juga ulama kata tak salah kerana tak merosakkan makna. Kalau sebut assalam saja. Contoh dalam mesej WhatsApp dia tulis assalam. Boleh. Tapi yang lebih utama, lebih afdal, tulis penuh Assalamualaikum. Dan adabnya pula, kalau orang bagi salam kat kita, dia bagi dengan pendek, kita kena jawab dengan panjang. Ingat memberi salam itu sunat muakkad. Menjawab salam hukumnya wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Maknanya orang kalau bagi salam, kita tak jawab salam dia, dosa. Sebab menjawab salam tu hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunat muakkad. Baik. Jadi kalau orang bagi salam Assalamualaikum, maka sunat kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu. Lebihkan daripada orang tu bagi. Orang tu bagi pendek, kita bagi panjang. Habis kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, dia bagi sampai warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi habis. Dan kalau dia bagi habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami nak jawab macam mana? Nak tambah lagi dia kata. Tak payahlah kalau tak erti. Jawab sama je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa dah. Dah kalau orang tu bagi panjang, kita jawab pendek. Boleh tak? Boleh, tapi tak sunat. Taklah sampai berdosa, tapi tak sunat. Yang sunatnya kita kena bagi lebih. Sebab apa? Sebab membalas itu lebih utama daripada yang memberi. Orang tu
salam ni ucapan doa. Orang tu doakan kita, kita doakan dia balik biar lebih. Sebab itu sebagai satu bentuk ihsan, terlebih baik. Supaya kita jadi orang yang lebih baik. Orang tu dah bagi, kita bagi lebih lagi. Macam kadang-kadang orang berhutang dengan kita. Katalah dia hutang tak banyak mana lah, 43,000 contoh. Dia bagi 40, kita bagi ni, dia hutang kita 43,000. Time dia nak bayar balik, dia bayar balik 43,000. Tu atas nama ihsan. Bila kita dapat 43,000, kita pulang balik, kita bagi balik kat dia 3,000. Dan kita kata tak apalah, aku ambil 40 dah lah, 3,000 ni hang buat belanja lah. Itu namanya ihsan. Nak lebih baik, kita bantu dia pula. Sebab apa? Sebab membantu orang yang berhutang lebih afdal kan, daripada menderma kepada orang biasa. Sebab apa? Sebab orang yang berhutang, dia takkan berhutang melainkan perlu sangat-sangat. Maknanya dia susah. Dia susah. Sebab tu dia sampai tahap berhutang. Jadi kita tolong orang yang sangat susah lebih afdal daripada orang yang kurang susah. Orang yang tak berapa susah kan. Gitu. Lepas tu nak derma siapa-siapa boleh, cuma bahagian afdal. Tengok yang lagi susah lebih afdal lagi kita bantu. Nak derma siapa pun tak ada masalah. Derma ke datuk pun boleh, orang kaya. Tapi tak afdal lah. Nak afdal apanya, dia dah kaya dah, Alphard dengan Velfire duduk depan rumah. Lepas tu pergi derma lagi, buat apa kan? Dia pun tak ingin sangat dah. Tu cerita dia. Baik, kemudian orang tanya lagi ulama tentang tulisan salam. Dalam WhatsApp dia tulis kan, Assalamualaikum. Nak kena jawab ke tidak? Tengok dulu kata ulama. Kalau masa dia tulis tu dia lafaz, masa dia tulis dia pun lafaz kat mulut Assalamualaikum, maka hukumnya kena jawab sebab dia berlafaz. Tapi kalau dia sekadar tulis tapi dia tak lafaz, tak wajib jawab. Tu ulama kata. Dan mana saya nak tahu masa dia tulis dia lapar ke tak? Tak tahu, anggap tak ada. Sebab apa? Ghalibnya kebiasaan orang tulis dengan lafaz ke tidak? Tuan-tuan kalau tulis Assalamualaikum, lafaz tak? Tak. Jadi ghalib ambil yang tu, kebiasaan. Jadi kebiasaan orang tak lafaz, maka tak wajib jawab. Tapi kalau jawab lebih baik. Kita pun tulis balik Waalaikumsalam. Padahal kita tulis pun tak jawab kat tu sebenarnya. Sebab jawab ni dengan lafaz, bukan dengan tulisan. Sebab salam ni atas lafaz ucapan, bukan dengan tulisan semata-mata. Sebab itulah ulama, orang tanya alim ulama, kalau dekat, contoh dekat pintu masuk masjid ada tulis Assalamualaikum, dah kena jawab ke tak? Nak jawab boleh, tak jawab pun tak apa. Tapi tak wajib. Kalau wajib jenuh bila nak masuk. Dia lepas nak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bila nak habis ni Waalaikumsalam. Dah tulisan tu ada lagi, bila nak hilang. Nampak? Jadi sunat aja Waalaikumsalam, lepas tu masuk atau tak jawab pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia bukan dalam bentuk lafaz. Tapi bila dalam bentuk lafaz, wajib jawab. Dan lafaz itu pula mesti lafaz yang khitab, lafaz yang berdepan, ataupun setengah lagi ulama sebut lafaz yang secara live, maknanya tengah real. Kalau rakaman jenuh kan, kena pula CD rosak. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. CD rosak, cetak rompaknya, dah jenuh nak jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nampak? Sampai radio tu pun berasap, barulah berhenti. Jenuh dah. Jadi madai kalau rakaman, orang tu bagi salam dalam televisyen ke apa, kita pun jawab Waalaikumsalam, tak apa dah. Tapi kalau tak jawab pun tak berdosa, sebab itu hanya sekadar rakaman. Yang wajibnya bila berhadapan ataupun secara live dan orang tu berlafaz, yang tu memang wajib kena jawab. Ataupun lagi salam yang dikirim. Banyak orang kata kirim salam lah. Kadang-kadang dia jumpa saya, Ustaz kirim salam kat Tok Guru. Dia suruh kirim salam tapi salam dia tak bagi, maka tak wajib sampai. Dia kata contoh ni, Ustaz, tolong bagi air kat Tok Guru tapi air dia tak bagi. Macam mana saya nak bagi?
Dia kena bagilah, ustaz. Ni air ni tolong bagi kat tok guru. Ada barangnya. Sama juga. Ustaz, tolong sampaikan salam saya kat tok guru dengan lafaz assalamualaikum. Lafaz assalamualaikum tu saya kena bawa. Sampai jumpa tok guru, wah Manong bagi salam kat tok guru dengan lafaz assalamualaikum. Tok guru pun jawab waalaikumsalam. Baru sah. Tapi kalau dia sekadar kata, ustaz tolong kirim salam kat tok guru lah. Mana salam ni? Dia suruh kirimnya tapi salam tak ada. Ada. Tapi kalau kita sampaikan juga tak salah lah. Kita kata tok guru depa kirim salam. Lepas tu tok guru tanya mana salam? Tak tahu, dia suruh kirim, salam tak ada. Atau tu. Tapi dah jadi adat kebiasaan. Tapi tak ada masalah, tak sampai berdosa pun. Cuma itu lebih baik. Lebih baik dengan lafaz. Tapi kalau dah jadi adat kebiasaan kita kirim salam gitu, tak apa dah, tak ada masalah. Tak berdosa pun. Cuma nak ceritanya yang sepatutnya macam itu. Gitu. Jadi itulah dengan makna assalam. Dengan makna assalam itu maknanya selamat atau sejahtera. Kenapa diucapkan ucapan selamat? Sebab kita nak selamat, yakni dunia dan akhirat. Sebab tu kalau kita tengok sembahyang kita, hujunglah sekali tahiyat akhir, pas tahiyat akhir kita bagi salam. Salam kita bagi tu 2 kali, betul? Salam kanan, salam kiri. Apa hikmah dia salam 2 kali? Kerana kita berharap keselamatan daripada Allah 2 kali. Apa 2 kali? Yang pertama selamat dunia, yang kedua selamat akhirat. Selamat dunia apa dia? Selamat dunia bukan tak kena Covid, itu bukan. Selamat dunia dia bukan selamat dunia maknanya rumah tak terbakar, bukan. Selamat dunia artinya selamat akidahnya tak jadi sesat tu. Apa guna rumah tak terbakar tapi kafir atau rosak akidah? Tak selamat juga. Jadi yang selamat yang sebenarnya, selamat dunia itu artinya selamat akidahnya tak jadi sesat, tak terkeluar daripada Islam, atau tak rosak akidah, tak pecah iman. Tu. Sebab zaman lah ni zaman fitnah, tuan-tuan. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau tak jaga iman ni betul-betul, habis. Sekarang kita berada di zaman kegoncangan akidah. Tahu tak goncang? Macam air ni saya buka penutup dia, lepas tu saya goncang dia kuat-kuat. Lama-lama air dalam ni keluar tak? Keluar tak? Keluar. Lah kali yang tinggal berapa banyak? Sikit ni. Habis semua ni tercampak keluar sebab saya goncang dia kuat-kuat. Begitulah kita berada di akhir zaman ni, Allah akan goncang iman ni. Goncang tak goncang tu, Mahkamah Tinggi dah luluskan memakai kalimah Allah pada orang Kristian dalam Bible, tak kena goncang akidah kita. Kita mungkinlah yang mengaji ni bolehlah pandai beza kot, kan? Tapi anak-anak kita, mana ada generasi muda? Kalau ada pun tak ramai. Mana pergi? Anak-anak kita belasan tahun, 20-an, kan? Ataupun anak-anak kita dah besar dah, Ustaz, kerja KL dah, okey? Cuba tuan-tuan balik ni, kan? Ni raya satgi ni, budak anak-anak kita semua balik dengan cucu-cucu, semua pakat balik kampung. Jumpa habis sanak saudara, keluarga rumah, kan? Kita tanya seorang-seorang. Anak kita ada kat 8 orang, tanya seorang-seorang, tolong sebut sifat 20 daripada nombor 1 sampai 20. Agak-agak boleh tak jawab? Kalau dia tak boleh jawab, apa tanda dia kenal Tuhan? Kadang-kadang minta maaf cakap, bukan sakat anak, kita pun tak kenal lagi. Dah macam mana kira? Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan nak masuk dalam syurga betul? Semua kata masuk syurga, gila nak kata masuk neraka. Semua orang kata nak masuk syurga. Tapi pemilik syurga siapa? Macam mana nak masuk syurga kalau pemiliknya kita tak kenal? Macam mana nak masuk rumah orang kalau tuan rumah kita tak kenal? Macam mana nak masuk? Boleh masuk ke? Tuan rumah tak kenal, lepas tu nak masuk dalam? Mana boleh. Kalau kenal pun belum tentu boleh masuk, apatah lagi tak kenal. Ni berapa ramai orang tak kenal Tuhan. Kalau betul kenal Tuhan, dia boleh sebut sifat-sifat ni. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita pakat mengaku. Kita tanya seorang-seorang,
Kamu akidah apa dia? Syiah ke? Wahabi? Tak. Saya akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, apa dia punya pegangan? Sebutkan satu-satu sifat 20 tu. Oh, tak reti ya. Dah tak reti macam mana ngaku akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah itu pegangannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah itulah yang kumpul sifat pertama sampai 13. Maturidiyah kumpul lagi 7, maka lengkap jadi 20. Siapa yang mengaku akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bererti dia kena belajar sifat 20. Dia kena tahu 20 sifat ni. Tiba-tiba tak tahu. Batu ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kok mana? Ada macam mana? Ada. Jadi tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau kita ni baru hidup 3-4 tahun boleh tahan kira? Mati-mati Allah tanya, awak tak tahu ni sifat aku ni? Hai Allah, baru 4 tahun hidup, mana nak dan? Tak apa, tak boleh terima. Lama mana dah kita hidup? Lama mana dah? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Bangga pula umur panjang, tapi tidak ada ilmu. Apa faedah? Apa faedah? 70 tahun, 80 tahun, takkan satu sifat pun tak mengaji. Kalau paling balok sekalipun, paling teruk malah sekalipun, kita ambil satu sifat 1 tahun. Kita tak panggil ustaz tu kuliah bulanan, kita panggil kuliah tahunan. Masjid lain buat kuliah bulanan, masjid kita, bukan sinilah, tempat lain, ni contohnya. Masjid tu dia buat kuliah tahunan. Setahun sekali je ustaz tu datang. Sekali datang ustaz tu ajar satu sifat. Tahun depan pula, ustaz bila nak ngaji sifat kedua? Tahun depan lah pula ustaz tu kata. Tahun depan pula, tunggu. Nampak? Kita tak tahu sorok mana dah. Kan? Agak-agak lah kalau setahun satu sifat kita mengaji, berapa tahun khatam? Berapa tahun akan habis mengaji sifat 20? 20 tahun. Tu paling lama dah tu. Tu nak cerita paling balok tadi tu. Paling malas lah, paling apa, 20 tahun dan dah habis. Ini bukan sakat 20 tahun, 60 tahun dah, 70 tahun dah. Kok mana tak tahu sifat 20? Tu. Kok mana tak tahu sifat Allah? Dah macam mana? Hasil daripada hari ini orang tak belajar bidang tauhid, bidang agama, sifat 20, tu yang jadi generasi yang macam-macam hari ini. Hari ini Sajjad dah cakap dah nak keluar Islam. Kenapa dia berani cakap gitu? Sebab ilmu tak ada. Orang kalau ada ilmu tak akan cakap gitu. Betul tak? Kenapa hakim bagi lulus kalimah Allah pada orang Kristian? Ilmu tak ada. Walaupun dia hakim mengaji bab akademik tinggi lah. Kalau orang ngaji pondok, mengaji kitab, mengaji tauhid, takkan bagi. Sampai mati takkan bagi. Kan? Dia boleh bagi. Atas alasan prosedur, undang-undang, perlembagaan, itu, ini dan sebagainya. Kita tak kira alasan. Undang-undang itu ciptaan manusia, tapi Allah tu Tuhan. Ini bab akhirat. Kalah segala prosedur, kalah segala bentuk undang-undang. Bicara apa lagi bab undang-undang? Habis tu esok malaikat Israfil tiup sangkakala, cakap dengan dia, undang-undang tak boleh tiup lagi ni. Cakap gitu. Mana main undang-undang dah? Dengan kuasa Allah tak ada dah, terbatal segala undang-undang manusia. Dia nak pakai ikut itulah kebebasan bersuara, hak kebebasan beragama, apa semua. Ini soal agama kita. Dia akan mendatangkan fitnah kepada generasi muda. Hari ni anak-anak muda mana mengaji? Kan? Orang tua-tua mungkinlah, kalau tak ngapal sifat 20 pun dia boleh kenal lah lagi. Dia kata, ya Allah orang Islam lah, takkan gereja pun Allah juga. Dia boleh pegang lagi. Tapi anak-anak muda kita, agak-agak dia boleh pegang. Kita fikir, renung dari sekarang. Dia nak besar esok ni. Dia nak jadi pemerintah, nak jadi menteri dalam negara lah apa esok ni. Tapi dia jahil bab agama. Allah dia sendiri pun dia tak kenal. Agak-agak macam mana? Lepas tu ada seorang jemaah surau semalam, lepas habis saya kuliah, dia datang jumpa saya. Dia kata dia bagi pandangan dari sudut pandangan dia yang dia nampak. Dia kata, ustaz,
Yang saya nampak Ustaz, sebab orang kafir dia dah kaji dah. Lagi orang Kristian lah, dia kaji dah, Nabi Isa akan turun semula. Betul tak? Sedang kita pegang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. La nabiyyu ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Yang Nabi Isa turun tu bukan Nabi Isa ganti tempat Nabi Muhammad. Tak. Dia cuma turun balik je. Tapi kalau ikut kehidupan, dia hidup sebelum Nabi Muhammad lagi. Maknanya benarlah tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Bukan Nabi Isa dilantik jadi Nabi balik. Tak. Memang dia Nabi dah. Cuma dia tak wafat lagi. Kan? Tapi kalau anak muda kita hari ni tak ada kefahaman yang betul-betul faham tentang Allah dan Rasulnya, agak-agak esok kan, orang Kristian kata, kamu percaya tak percaya Nabi Isa yang kamu beriman tu akan turun balik, maka Nabi Isa ini dalam bahasa kami dipanggil Jesus. Nabi Isa akan turun balik, ketegakkan kebenaran. Nabi Isa tu Jesus, Jesus tu Kristian. Macam mana? Macam mana nak jawab? Lah kali dia buktikan kata Kristian lah agama yang sebenar. Macam mana? Sebab kamu pun ikut Isa kan? Isa tu Jesus pada kami. Tak kelang kabut jadi. Tak rosak akidah. Memang bukannya kita lawan Nabi Isa, kita ikut Nabi Isa. Tapi waktu tu Nabi Isa bukan bawa syariat Injil. Nabi Isa menyambung syariat Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Nabi Isa bawa Islam, bukan Kristian. Itu kefahaman kita. Tapi persoalannya, adakah anak-anak muda kita faham macam tu kalau dia tak mengaji ilmu agama? Ni yang berlaku sekarang tuan-tuan. Jangan pandang ringan perkara ni. Jangan pandang ringan. Kan? Siapa lagi nak selamatkan agama ni kalau bukan kita? Sebab tu saya cakap, kita sekarang berada di saat kegoncangan akidah yang sangat kuat. Tu saya buat contoh tadi ni. Digoncang, akhirnya air ni penuh, lama-lama tinggal sikit. Maknanya orang Islam ni sekarang ramai. Bila digoncang-goncang, berapa ramai yang akan terkeluar daripada Islam tanpa dia sedar. Kadang-kadang dia dah terkeluar daripada Islam, jadi kafir. Yang tinggal sebenar-benar Islam sikit aja. Tinggal sikit aja. Nak lagi hari nak dekatnya berlaku kiamat, akan ada satu binatang yang akan datang di muka bumi ni. Dia akan jumpa setiap seorang daripada kita, dan dia akan kata, kamu Islam atau kafir. Dia akan kata. Dan start daripada tu, kata ulama, bila dia dah sebut seorang-seorang siapa Islam siapa kafir, start daripada hari tu orang takkan panggil nama dah, orang panggil agamanya. Kalau orang tu Islam, dipanggil hei orang Islam, mari sini. Kalau orang tu kafir, hei kafir, dia. Masa tu tak boleh berlakon dah, tak boleh buat olok-olok dah. Masa tu jelas siapa Islam siapa kafir. Tuan-tuan, kalau tak jaga betul-betul agama ni, kalau kita sempatlah zaman tu, kalau binatang tu datang depan kita, tiba-tiba dia kata anta kafir, nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Berat. Sebab Islam bukan memadai dengan pakai baju Melayu telekung tudung. Kalau pakai tudung, no. Sister dalam gereja pakai tudung, rapat sampai ke dagu lagi. Tak? Kalau nak kira pakai kopiah, no. Yahudi di Jerusalem pakai kopiah cik atas kepala tu. Kopiah tak? Jadi bukan duduk pada pakaian, duduk di hati, iaitu iman. Macam mana nak bagi kemah iman? Ilmu. Macam mana nak bagi kemah ilmu? Ngaji. Mengaji. Kadang kita pun berkira-kira ada tempat, ustaz datang Masjid Manong, saya punya surau depan sikit je dalam tu, kenapa ustaz tak datang? La ilaha illallah. Jenuh kalau aku nak datang semua tempat. Kita datang sini, orang lain kumpullah sini datang mengaji. Kan? Itu pun mujur kita datang. Kalau ikutkan tak perlu datang. Siapa patut cari siapa? Kita nak ilmu, kita kena pergi cari ilmu. Macam kita nak duit enggak? Kita nak duit, kita pergi pejabat ke bos kat pejabat datang rumah kita?
Cuba fikir. Kan? Kita pun telefon, bos, awak tak datang rumah saya? Bos kata kepala otakmu. Aku bos. Hang nak datang jabat aku, pula aku pergi rumah hang. Hang nak duit tak nak? Hang nak gaji tak? Nak gaji datang jabat. Dia patut kena pergi jabat sebab dia nak duit. Tak? Patut kalau kita nak ilmu, kita kena pergi cari tok guru di sekolahnya tu, di rumah dia. Pergi menadah kitab tok guru nak ngaji ilmu. Tapi hari ni jadi ihsan. Ulama-ulama tok guru, asatizah sanggup keluarkan diri dia pergi datang tempat kita masing-masing. Kan? Untuk nak sampaikan ilmu. Tiba-tiba kita nak suruh keluar daripada rumah datang masjid, tak boleh pergi dah. Dah macam mana? Ada. Aduh. Kita tak bersungguh, tuan-tuan. Sahabat Nabi 10 orang sahabat dijamin syurga. Yang sampaikan tu Nabi, bukan YB. Nabi bagi tahu ni seorang-seorang ni masuk syurga. Adakah sahabat duduk relax saja mendengung gitu? Tak, lagi kuat berjuang sungguh-sungguh. Kita cakap cita-cita nak masuk syurga, tapi kesungguhan tak ada. Kok mana? Tanya balik diri kita masing-masing. Kok mana aku nak masuk syurga kalau aku tak sungguh-sungguh? Syurga bukan barang-barang senang. Nak beli rumah banglo harga 2 juta pun kita tak mampu atas dunia. Ini kan nak beli mahligai syurga Allah nanti di sana. Bayangkanlah. Baru barang dunia, pada barang dunia lekeh je pun kita tak mampu dah. Bayang nak beli barang akhirat, macam mana nak beli kalau tak ada kesungguhan dalam berilmu dan beramal. Kita buat lebih kurang ya benda ni. Kan? Jenuh ustaz lah cakap. Kan? Tapi kita buat biasa tak? Buat tak kisah. Ada. Bila mati dah, baru nyesal. Lo jadi gini. Lepas tu minta pada malaikat. Ni Allah cerita dalam Quran. Cerita ni bukan cerita bohong. Sebab itulah dalam Quran sebut, kitab Al-Quran ni zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ni tidak ada sebarang syak padanya. Kamu jangan ragu. Apa yang aku cerita semua tepat betul, Allah kata. Allah cerita dalam Quran, orang yang sudah mati masuk dalam lubang kubur nak dibangkitkan semula, nak keluar balik. Allah boleh tak keluar balik? Nyesal lah, saya dah tersilap. Dulu saya abai kat dunia tentang agama. Boleh tak bangun balik, keluar balik? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kalau Allah izin pun tak boleh dah dia nak. Dia katalah takdir kata mana Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat apa saja. Kan? Tiba-tiba Allah hidupkan dia balik. Bangun dia keluar daripada kubur tu dengan tanah-tanah keluar gitu. Lepas tu datang masjid nak mengaji. Kan? Tak payah kata tuan-tuan dengan saya lari ikut tingkap. Bapa tak lari, kawan tu mati dah dengan kain-kain kapang dengan tanah-tanah datang bawa kitab. Dah buat. Kenapa? Lari yang kita kawan tu kan mati dah, usah datang. Tu nak ceritanya. Kan? Mana kata sebelum apa-apa kita buatlah habis-habisan. Biarlah letih macam mana teruk pun. Sebab sekejap je dunia ni. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah. Game over. Selesai. Nak mission accomplished. Sedap lah. Habis dah tugas kita atas dunia. Tapi selagi ada masa, ada peluang, buat habis boleh. Buat pun habis boleh. Kan? Saya ambil teladan. Ada seorang, bukan kuliah bulanan, jemputannya. Orang panggil saya dekat Lenggong sini. Ceramah Isra' Mi'raj Maghrib. Lepas tu ceramah lah. Ada seorang pakcik duduk depan ni. Kan? Duduk depan. Dia dengar ceramah saya habis semua. Habis maghrib tu, dia nak suruh saya ceramah subuh pula esoknya. Jadi dia orang tempatkan saya kat satu macam homestay lah esok. Tapi masjid lain pula subuh tu. Masjid lain pula. Yang maghrib tu masjid kampung Gua Badak. Yang subuhnya Masjid Jamek Lenggong. Masjid situ pula pergi. Saya ceramah subuh tu, tengok pakcik yang semalam maghrib datang juga dia. Datang lagi dia. Padahal kalau ikutkan dia dengan masjid tu rumah dia jauh, tapi dia datang juga sebab nak dengar ceramah punya pasal. Habis ceramah dia ajak saya, "Ustaz, jom makan."
Saya nak belanja ustaz. Tak apalah, orang nak belanja kita pergilah. Kalau kena bayar sendiri tak pergi dah. Yang kita pergilah. Dia nak bukan belanja apa, roti canai je, tak apalah. Dia belanja roti canai. Tapi dia tak makan. Saya tanya cik tak makan. Nah, pak cik ni dah berusia ustaz, makan kena jaga gak. Ni tak boleh ni, bahaya ni, dia kata. Macam ustaz tak apalah, muda lagi makan lah ustaz, tak apa, ustaz nak jalan jauh ni, kata. Sebab saya lepas tu nak kena pergi Grip pula, ada kuliah kat Grip pula malam tu pula. Hari tu hari Jumaat. Makanlah dengan dia, bergelak lah apa semua, sonok lah sembang dengan dia. Tak nampak langsung muka dia pucat lesi, tak ada. Nampak dia sehat bugar, elok rancak sembang, tak ada apa-apa, steady aja. Sampailah saat nak balik tu, salam-salam peluk apa semua. Kata, pakcik doakan saya lah, ustaz pun doakanlah saya gini-gini. Tak apalah gitu. Saya pun pergi. Sebab saya nak sembahyang Jumaat di Grip. Jadi saya tolaklah awal. Sampai kat Grip pukul 12. Tak masuk Jumaat lagi, tapi dah sampai awal pukul 12. Sebab Lenggong dengan Grip ni tak jauh dah. Sampai situ, tiba-tiba buka telefon, tengok ada orang hantar WhatsApp mesej, kata, ustaz, pakcik yang makan dengan ustaz tadi meninggal. Meninggal tuan-tuan. Tak nampak gaya pun sakit, elok, tak ada apa-apa. Saya terkejut, saya kata, betul ke dia ke orang lain? Sungguh ustaz, dia pun hantar gambar. Allah, terkejut. Rupanya aku baru lepas bersembang dengan orang yang malaikat maut sudah duduk sebelah dia. Nasib baik malaikat maut tu duduk sebelah dia, tak duduk sebelah kita. Nak ceritanya, kita tak tahu ni di kalangan kita ni. Mana tahu ada malaikat maut dah standby dah, tengok jeling-jeling dah. Dengar kuliah lagi tak apa. Tadi pukul 8 dia tengok dia kan. 8 tengok, segar lagi. 8.30 dia datang balik tengok. Dah tunduk kepala dah, dia kata. Sampai pukul 9, lelap. Nak contoh lah kat sini. Malaikat maut datang tengok kita. Tengok-tengok dah. Lepas tu tanyalah, macam mana boleh meninggal? Aksiden ke apa ke, orang langgar ke apa cerita ni? Dia kata, tak ustaz, lepas dia makan ustaz, dia balik rumah, dia tukar baju, dia pakai baju kebun dia. Lepas tu dia pergi belakang rumah, kat kebun dia. Bukan buat apa pun, menebah-nebah je. Dia tebah, jatuh, panggil ambulan. Cek dekat dalam ambulan, tak sedar diri dah, meninggal. Doktor putuskan dah tak ada nyawa, meninggal dah. Mudah. Dia bukan ustaz, bukan ulama, bukan tok guru, bukan tok imam. Dia jemaah biasa masjid, tapi masjid tak pernah tinggal. Selagi dia boleh datang 5 waktu dia datang. Kuliah dia hadir. Dia memang ada ceramah agama, dia akan hadir. Jauh sikit pun tak apa pakcik ni. Tapi tengok, Allah pilih dia meninggal pada hari Jumaat pagi. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia meninggal sekitar kat pukul 12 tengah hari tu. Maka makna kata lepas tu orang akan pakat ramai-ramai datang masjid sebab nak sembahyang Jumaat. Jadi masa meninggal pukul 12 tu, dan lah nak mandi-mandi apa semua siap dah. Jadi lepas habis sembahyang Jumaat, tok imam cuma umum je, minta semua jangan, yang ada kelapangan jangan minta balik lagi, kita ada satu jenazah untuk disolatkan. Agak-agak berapa ramai semayangkan jenazah untuk dia, sebab orang dah datang ramai dah semayang Jumaat. Kalau yang balik pun mungkin suku lah, lebih kurang. Yang selebih ni pakat habis semayang jenazah untuk dia. Allah pilih. Dan dia meninggal, buku catatan Roket Atik ni yang tulis ni kan, yang last kali buku dalam catatan tulis apa? Dengar kuliah subuh. Boleh tahan kira. Ni kalau malam sekejap lagi tengok wrestling, tengok dalam buku catatan, last kali tengok wrestling. Macam? Ada tak? Ada kata. Sebab tu kita kena jaga diri kita, menyangka-nyangka aku akan tak ada. Saya pun mula takut-takut dah ni. Lama dah tak naik jadi imam, selalu suruh anak murid jadi imam. Sekali tu saya jadi imam sebab ada permintaan. Kita pun jadi imam. Rupa-rupanya nafas saya pendek dah. Selalu saya boleh baca ayat panjang satu nafas. Tiba-tiba sangkut, tak boleh habis sampai tengah-tengah. Terpaksa berhenti, patah balik sikit, ambil balik ayat.
Tak boleh, bau tersedap, aku ni nafas pendek dah. Kan? Kadang-kadang Allah buat gitu supaya kita fikir, baulah kita teringat, tantah aku nak mati dah. Kita terfikir. Betul Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak ialah orang yang fikir tentang apa yang dia nak bawa balik kalau dia dah mati esok. Dia menyangka-nyangka dia akan mati, maka dia akan jadi orang bijak. Orang bijak bukan orang ada PhD. Orang bijak bukan orang boleh cakap orang putih dah. Orang bijak orang yang fikir kalau dia mati dia nak bawa apa. Maka dia sangka-sangkalah, mungkin hari ni hari terakhir dia, tak hari ni bulan ni, tak bulan ni tahun ni. Kan? Jadi kita fikir ni Ramadan nak mendatang ni, kita doa, ya Allah wa balikna Ramadan, sampailah kami dalam bulan Ramadan. Minta sangat kita dapat masuk bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan dilipatkan kali ganda pahala. Kita buat sikit tapi dapat banyak. Lepas tu bulan maghfirah, bulan keampunan. Kita minta ampun sungguh-sungguh, Allah akan ampun. Atta ibu minaz zanbi kaman la zanbalah, kata Nabi. Siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, lagi-lagi kena pula dalam bulan maghfirah, bulan Ramadan, minta ampun sungguh-sungguh, kaman la zanbalah, kata Nabi, seperti orang yang tak pernah buat dosa. Maknanya Allah hapus semua. Hapus semua dosa. Kan? Akhirnya mati dalam keadaan bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak, tapi datang jumpa Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang baik, bersih. Itu yang kita harap-harapkan. Jadi kita minta, manalah tahu, mungkinlah bukan doa, Ramadan ini Ramadan terakhir pada kita. Jadi kita buat betul-betul, jaga betul-betul puasa kita. Jangan puasa, nak puasa tahan lapar dahaga, tapi mulut ngumpat lagi, ngata orang lagi, tak mau. Kita cuba ubah. Dulu lain dah, dulu dah terlepas dah. Kali ni kita buat yang paling terbaik. Kan? Tanam azam betul-betul nak semayang tarawih untuk kuatkan ibadat. Buat tahajudnya bagai ni, buat belum sungguh-sungguh. Tapi dia jawab balik, dia kata semangat tu memang tiap-tiap tahun Ustaz, tapi masuk minggu ketiga dan keempat semangat tu hilang Ustaz. Dia pergi ke semangat raya. Memang tu kita kena lawan, mujahadah. Kan? Lepas tu P. Ramli kata, 1 banyak-banyak, 2 sikit-sikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang. Apa dia? Bukan poligami tarawih. Minggu pertama banyak sampai belakang penuh orang. Kalau dulu semayang rapat pun penuh, ini kan bayangkan jarak-jarak, penuh sampai belakang. Kan? Sampai habislah bateri temperature tu nak scan, habis. Sebab ramai sangat nak scan, orang ramai. Tapi jangan risau, AJK jangan pening kepala. Itu minggu pertama je. Sama je, daripada Johor Bahru sampai Kangan Play, lebih kurang. Termasuk ni Manong. Nah, masuk minggu kedua sikit-sikit. Mula dah separuh tu tak tahu pergi mana dah. Tinggal separuh je lagi. Okeylah, ini golongan yang masih lagi boleh istiqamah. Dan memanglah istiqamah, lagu raya belum berkumandang lagi. Masuk minggu ketiga dah mula dah. Dang dang dung, bunyi mercun. Mula dah lagu dah, nak main dah. Lagu tu dia kalah. Akhirnya daripada sikit-sikit jadi jarang-jarang. Jarang-jarang datang. Kan? Kena buka tak berapa selera, datang awal. Kena selera, duduk kat rumah je lah. Kan? Dah penuh dah perut. Kan? Jarang-jarang. Yang minggu masuk minggu keempat lagi, kadang-kadang. Tak payah kata makmum, tu imam pun kadang-kadang. Tapi bukan sinilah sekali lagi. Ada tempat lain. Nak ceritanya berat ujian, tapi kita cuba. Cuba buat yang terbaik. Sebab macam mana nak bagi semangat tu kuat, menyangkakan aku sudah tidak ada usia. Pegang situ. Lagi-lagi pula kita ni golongan pencen dah, dan sudah berumur. Agak-agak kita dan ke 10 tahun lagi. Cuba tanya diri kita masing-masing. Kalau umur kita sudah 60, Nabi pun 63. Kalau kita 60, rasa-rasa boleh sampai ke 70. Kalau dah 70, agak-agak boleh pergi 80. Situ sudah kita pandang. Bila kita pandang yang tu, kita kurang-kurang kita mikir,
kita akan kata aku dah tak ada masa. Bila dah tak ada masa, takkan nak duduk saja, takkan nak main dam haji lagi, takkan nak tengok TV gitu je, takkan nak belik surat khabar lagi. Dah belik Quran dah pula, mayanglah pula buat solat sunat duha, sunat tahajud, perbanyak-banyakkan ibadat, sebab masa sudah tidak cukup. Ada macam orang main bola kan, tinggal masa kecemasan, takkan buat relax-relax lagi. Dah lah tak skor lagi lah tu. Lagi lincah dia bermain. Sebab dia mengharapkan di masa kecemasan itulah dia dapat satu gol. Jadilah samalah agak. Masa kecemasan ni lah diharapkan Allah terima amalan ni. Walaupun bahagian hujung baru kita buat yang terbaik. Dulu zaman muda banyak lara, tapi sekurang-kurang ada juga kita nak balik jumpa Allah dalam keadaan yang terbaik daripada tak ada langsung. Jadi kita cuba buat insya-Allah. Ini sebagai satu bentuk pesanan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Sebab kuliah kita habis dah kat sini dah kan. Tazkirah tak ada. Ada nanti kita jumpa tazkirah lah. Lepas tu kita sambung kitab lepas raya. InsyaAllah kalau ada, Allah izinkan. Kalau tak ada, tak jumpalah. Tapi harap-harapnya jumpa dah. Itu. Jangan main-main tu. Orang dengar kuliah saya pun meninggal tu kan. Bukan sebab saya lah, dah sebab sampai ajal dia. Nak buat macam mana kan? Jadi maknanya gitulah, meninggal ni bukan kira sihat ke sakit, bukan kira muda ke tua. Bila Allah dah jemput lah, tak kira siapa-siapa pun, baik saya sendiri pun, walaupun muda lagi ke apa. Jadi kita menyangka-nyangka, kita tahu dah kita memang akan nak balik bertemu Allah, tapi persediaan apakah kita nak bawa? Standby tak standby, tetap kena standby. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita bersama, seperti mana yang kita belajar pada malam ni bab salam. Moga-moga Allah selamatkan kita dengan perkataan salam itulah maknanya selamat. Allah selamatkan kita di dunia, tak rosak akidah, dan Allah selamatkan kita di akhirat, yakni selamat dapat masuk ke dalam syurga Allah dan selamat daripada dibakar dalam api neraka Allah, insya-Allah, amin. Jadi cukup sekadar tu. Macam biasa kat belakang sana ada sedikit produk perniagaan. Ni alang-alang nak puasa kan, beli telur masin tu banyak sikit. Sebab nak buat buka. Sebab dalam balang tu ada berapa? 10 ke 9. Ada 9 biji je. Mana cukup 30 hari ni buka puasa. Jadi insya-Allah. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil membantu menderma sekolah Tok Guru Siddiq Noor. Moga-moga hasil daripada bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.